Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila buka halaman 190 ayat 4 hingga 7 kitab Tafsir Pedoman Muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Tatkala ataupun semasa mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada wa mimma ta'buduna min dunillahi, dan daripada apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kafarna bikum, kami kufur ingkarkan sembahan kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nyatalah adanya permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Illa qaula Ibrahim li abih, tetapi janganlah pula kamu dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Aku akan memohon kepada Tuhanku mengampunkan dosamu, dan aku tidak berkuasa
mempertahankanmu daripada azab Allah sedikit pun. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah jua kami berserah diri, dan kepada Engkaulah kami rojok bertaubat, serta kepada Engkaulah jua tempat kembali. Setelah selesai bicara tentang Hatib bin Balta'ah yang merupakan satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, besar kerana dia menyatakan sepenuhnya kasih sayangnya kepada anak dan keluarganya dan harta bendanya. Perkara ini bukan satu perkara yang salah, malah kadang-kadang dituntut supaya kita cintakan anak-anak, sayangkan harta, sayangkan keluarga, tetapi syaratnya jangan melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Jika kecintaan kepada anak-anak, keluarga dan harta benda lebih tinggi daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran menyatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggulah hingga Allah menimpakan kamu dengan perintahnya. Artinya jangan ada sesuatu yang kita lebih sayang daripada Allah dan Rasul, daripada kitab suci Al-Quranul Karim dan Sunnah. Bicara itu setelah selesai, tetapi ayat 4 menyatakan pula kepada kita satu contoh yang terbaik, satu contoh yang baik, iaitu contoh Nabi Allah Ibrahim AS dengan keluarganya, bapaknya ataupun bapa saudaranya. Dalam surah Taha kalau tak salah saya, wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingat satu peristiwa tatkala Nabi Ibrahim menyatakan kepada bapaknya Azar, namanya Azar, kata Ibrahim, atattakhidhu asnaman alihah, patutkah kamu menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kata Nabi Ibrahim, aku nampak kamu dan kaum kamu dalam kesesatan yang sangat nyata. Sudah nyata permusuhan, nyata. Kemudian dalam surah yang lain pula menyatakan hiwar di antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya, dan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak boleh dengar dan tidak boleh melihat sesuatu pun? Mengapa? Satu soalan dikemukakan oleh Nabi Allah Ibrahim, meminta supaya bapaknya berfikir, lima ta'budu, mengapa kamu sembah sesuatu yang tak boleh dengar dan tak boleh lihat, tak boleh berbuat apa-apa terhadapnya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai Tuhanku, aku bimbang kamu akan ditimpa azab daripada Allah, ketika itu kamu menjadikan syaitan sebagai teman rapat kamu. Fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun an alihati ya Ibrahim la arjumannaka wahjurni maliya. Kata bapaknya, ya Ibrahim, diam, kamu jangan bercakap begitu. La arjumannaka, sama ada aku pukul kamu, aku rejam kamu. Wahjurni maliya, dan tinggallah aku bersendirian, kamu tak perlu nasihat kepadaku. Jadi selepas itulah ayat ini menyatakan kepada kita, ini satu contoh yang baik. Apabila bapa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu kewajipan bagi anak menyampaikan dakwah supaya bapa dapat berfikir bahawa sekutu-sekutu yang disembah olehnya itu tidak dapat membuat apa-apa, tak dapat, tak boleh dengar, tak boleh lihat. Dan juga satu contoh bapa yang mempertahankan dirinya di hadapan anaknya dengan begitu keras sekali, sambil mengancam untuk merejam
Rejam ini maknanya pukul lah. Tidak ada satu pembunuhan yang lebih hina, lebih buruk daripada rejam dengan batu. Pukul, baling dengan batu hingga mati. Itu rejam namanya. Rejam, rajmun bil hijarah. Rajmun maknanya baling dengan batu. Ya, kalau sembelih, sembelih barangkali dia boleh mati dengan sekejap, 5 minit habis, macam kita sembelih kurban. Tapi kalau pukul dengan batu boleh jadi 10 biji batu tak mati lagi, walaupun batu besar tak mati. Jadi ini satu penghinaan. Bunuh sekali mati lebih mulia daripada bunuh dengan mengambil masa yang begitu panjang. Kadang-kadang satu generasi bangsa itu dibunuh, tetapi dengan cara membutuh hurufnya, menjadikannya tidak cukup makan, menjadikannya dengan berbagai-bagai dihina sehingga tiada tempat untuk mengadu halnya. Ini paling hina dalam dunia ini. La arjumannaka wahjurni maliya. Bagi kamu contoh pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Contoh. Jadi apakah kita boleh sampai kepada peringkat ini? Dalam hal kita cintakan Allah dan Rasul, kita cinta juga, malah disuruh, diwajibkan kita mentaati ibu bapa. Taatkan ibu bapa sekalipun apapun keadaan ibu bapa itu mesti ditaati. Tetapi dalam keadaan menderhakai Allah Subhanahu wa taala, tiada peluang bagi kita untuk derhakakan Allah sekalipun dengan alasan mentaati ibu bapa. Tiada alasan. Inilah yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana contohnya? Iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika kaum Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim mempunyai satu pasukan, bukan hanya dia bersendirian, tapi ada kaum di belakangnya. Kaum ni orang-orang yang setia kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami telah berlepas diri daripada kamu semua. Kamu bapa kepada Nabi Ibrahim dan puak-puak yang setia kepada bapaknya, penyembah berhala. Satu persoalan, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dijadikan contoh? Kan ramai lagi nabi-nabi yang lain, boleh jadi ada di antaranya bapa mereka tidak Islam, tidak mengikuti ajaran anaknya. Boleh jadi ada. Nabi kita alaihissalatu wassalam, bapaknya mati sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, ataupun sebelum dia lantik menjadi nabi. Demikian juga ibunya. Berbagai-bagai jawapan para mufassirin tentang mengapa bapa pada Nabi tidak dilanjutkan umurnya sehingga dia dapat menyaksikan dakwah anaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sebenarnya merupakan orang yang paling tegas apabila dia mempertahankan prinsipnya di hadapan bapaknya. Jarang orang dapat mempertahankan sesuatu yang dinampaknya betul di hadapan bapaknya sehingga sampai kepada satu peringkat dia boleh putuskan hubungan dengan bapa. Ini kurang, ini sukar untuk didapati, kecuali orang seperti Nabi Ibrahim yang mempunyai cita-cita, semangat yang tinggi. Oleh kerana itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebutnya bapa tauhid, Abu Tauhid, bapa tauhid. Mengapa dia bapa tauhid? Orang lain-lain pun bapa tauhid. Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid ini, tauhid sehingga tauhid dapat ditegakkan dalam keluarganya, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan berani memukulkan berhala-berhala, mukul sehingga pecah segala berhala-berhala, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mencari satu jawapan yang sangat baik bila ditanya siapa yang membunuh ni, siapa yang membunuh, memecahkan berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim kata, bapa hak besar sekali lah, hak besar sekali. Maknanya yang besar sekali, Tuhan yang besar sekali. Bagaimana nak buat Ibrahim yang dekat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sekali. Tetapi penjaga-penjaga berhala itu dia kata yang besar sekali, maknanya berhala yang besar sekali, dia pukul sama dia.
dia perang sama dia. Nabi Allah Ibrahim AS hakikatnya yang memukulnya. Setelah dipukulnya, dia ambil kapak besar tu, dia letak tepat dekat dengan berhala yang besar. Penjaga-penjaga kata, Nathan ni pun dia main juga sama sendiri, dia perang juga sama diri sama Tuhan pun, dia berperang juga. Jadi selesai. Ini namanya pendustaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdusta. Dusta ini hakikatnya tidak sebenar, hakikatnya benar, tetapi pada taraf mereka betul, pada taraf musyrikin itu betul. Ini namanya kizbu Ibrahim. Ada 3 tempat Nabi Ibrahim berdusta, dan dusta itu tidak sunat. Ada orang kata dusta sunat, mana boleh. Dusta semuanya salah. Tetapi helah itu dibolehkan kerana ada maslahat yang lebih besar lagi. Nabi Allah Ibrahim AS bapa tauhid, dan Nabi Allah Ibrahim AS keturunan bapa bagi nabi-nabi, bapa bagi nabi-nabi yang selepas daripadanya. Nabi-nabi yang datang selepas daripada Nabi Ibrahim AS adalah datang daripada silsilahnya, daripada keturunannya. Ismail, Yaqub, Ishaq, ini semuanya keturunan Nabi Ibrahim AS. Ada hikmahnya di sebalik itu, dan ada pulanya kekuatan Nabi Allah Ibrahim AS, mana sesiapa yang mengaku bahawa agama mereka yang betul, mereka tidak boleh lari daripada keturunan mereka, daripada Nabi Ibrahim AS. Siapa Nabi Ibrahim? Itulah dia Abu Tauhid, bapa Tauhid. Sekarang ini dia ada satu kumpulan, malah kumpulan ini dah lama sebenarnya, tapi di Malaysia ini dah sampai. Kumpulan Ibrahimi yang mendakwa dia kumpulan Ibrahimi, satu kumpulan yang menyatakan mereka daripada kumpulan yang mendakwa Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim agama tauhid, agama tidak syirik. Tetapi Ibrahimi yang mengaku sekarang ni agama mereka adalah syirik. Ibrahim bapa tauhid pada zamannya. Setelah dibangkit Nabi selepas itu, hendaklah beralih kepada Nabi yang diikuti kemudiannya, yang sama-sama membawa aliran tauhid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alirannya tauhid. Jadi kepada kumpulan yang mengaku bahawa mereka itu beragama millah Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim, hendaklah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah jalan tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi selepas daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ayat mengingatkan, apakah uswah, contoh yang terbaik pada Nabi Ibrahim dan kumpulan-kumpulan yang sama dengannya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu, wa mimma ta'buduna min dunillahi, dan daripada sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah, kafarna bikum, kami kufur kepada kamu, yakni kepada agama yang kamu beriman kepadanya itu, kepada syirik-syirik berhala yang kamu sembah, kami kufur, kata siapa? Nabi Ibrahim dan kaumnya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, nyata sekali di antara kita semua, di antara kami dan kamu, permusuhan dan kemarahan selama-lamanya. Tidak ada lagi jalan untuk kita berdamai hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kamu beriman kepada Allah. Antara kita, kata Nabi Ibrahim dan kaumnya, dengan kumpulan lawan, kita tidak akan berdamai lagi. Kita putus segala-gala hubungan yang kita jalinkan sebelum ini, sama ada perjanjian ataupun hubungan nasab, kita putuskan hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kamu beriman kepada Allah satu yang Maha Esa. Illa qaula Ibrahim li abih, melainkan satu perkara yang kamu tidak boleh jadikan sebagai contoh pada Nabi Ibrahim. Illa qaula Ibrahim li abih, kecuali kata-kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ini tak boleh dicontohi, iaitu Nabi Ibrahim kata, la astaghfiranna lak. Setelah dia berkelahi dengan bapak dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku akan mohon keampunan untuk kamu.
Tak apalah kata kita putus, tapi aku tidak buat putus asa, kerana aku mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku pohon kepada Allah supaya dosamu diampun. Astaghfirullah. Kasih sayang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi kasih sayang pun Islam ataupun akidah tauhid tidak merestui kasih sayang pada bapaknya yang tetap dengan sikap kukuh. La astaghfiranna laka, aku akan istighfar, memohon keampunan untuk kamu. Ini tak boleh dicontohi. Jangan minta istighfar, mohon keampunan kepada orang kafir, sekalipun orang kafir itu bapa, ibu dan kaum kerabat yang terdekat. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Nabi Ibrahim mengaku, aku tidak memiliki sesuatu pun daripada Allah. Aku tidak memiliki untuk mengampun dosa, untuk memberi syafaat dan sebagainya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau jua kami bertawakal, dan kepada Engkau jua kami rujuk, kami kembali. Wa ilaikal masir, kepada Engkau jua akhir penyudahnya. Aku hanya memohon keampunan, sama ada Engkau menerima ataupun tidak, itu kami serah saja kepada Engkau. Tapi kami tetap memohon untuk kebaikan bapa kami Azad. Ini haram, hukumnya haram kita berdoa kepada orang kafir. Orang kafir tak boleh dalam apa bahasa sekalipun berdoa kepada orang kafir. Doa minta hidayat bolehlah, minta hidayat itu bukan doa untuknya, bukan doa biasa, tapi minta supaya dia dapat hidayat. Artinya mereka hingga mereka menerima hidayat daripada Allah, pada ketika itu hubungan boleh disambung kembali. Kemudian seterusnya, Rabbana la taj'alna, Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.